ahli politik yang baik sentiasa bekerja untuk pilihan raya, pemimpin memikirkan tentang masa depan. Ada dasar yang tidak populis untuk ahli politik, tak menang undi. Tapi adakah anda berani untuk melaksanakan dasar yang radikal walaupun mungkin tak popular untuk menang undi setiap kali pilihan raya? YB Rafizi, 5 minit untuk anda. Terima kasih. Saya macam biasa, saya ambil 1 minit untuk jawab dululah kan. 4 minit cukup untuk saya jawab soalan moderator. Saya pelik kita berbahas ke kelas membaca gini ni. Kan? Sebab itu saya ajak berbahas kerana rekod-rekod daripada Presiden PAS sampai ke sekarang ni orang paling pandai dalam PAS pun, moderator tanya soalan lain, dia tak jawab, dia pusing-pusing. Baik ya. Ada sebentar tadi ada jugalah disebut tentang tata kelola dan sebagainya mengulang-ulang, tapi disentuh kononnya dibacok. Kalau ada imam bendahari masjid tak boleh orang yang sama. Saya rasa saudara Syahir dan kebanyakan di sebelah sana sebenarnya tidak faham sebenarnya aturan kementerian-kementerian. Ya. Belanjawan kita dan perbelanjaan negara ada 2 bahagian. Satu ialah perbelanjaan mengurus, satu ialah perbelanjaan pembangunan. Belanja mengurus ini ialah belanja-belanja yang bayar gaji, bayar hutang dan sebagainya yang tidak sangat sebenarnya melibatkan perbelanjaan-perbelanjaan besar. Yang itu di bawah Kementerian Kewangan. Belanja pembangunan yang melibatkan contohnya projek bina jalan, buat bangunan dan sebagainya, belanja pembangunan itu sekarang ini di bawah Kementerian Ekonomi, di bawah saya. Jadi tak timbul soal seorang Perdana Menteri kawal dua-dua. Sebelum ini keadaan itu berbeza kerana perbelanjaan pembangunan itu berada di bawah Perdana Menteri. Jadi bila Perdana Menteri dialah juga mengawal perbelanja pembangunan, dia juga mengawal belanja mengurus, itu yang jadi masalah. Jadi sebab itu sekarang ini Saudara Anwar Ibrahim sebenarnya dari segi kuasa berbelanja itu lebih rendah daripada saya, Saudara Syahir. Kalaulah saudara tumpukan perhatian kepada perbahasan di Parlimen, saudara tak timbulkan perkara-perkara remeh macam itu kerana tidak pernah ada Perdana Menteri yang melepaskan kuasa belanja pembangunan. Hanya Anwar Ibrahim seorang sekarang dilepaskan kepada saya. Baik jawab soalan tadi Sudah tentu dasar yang tidak popular, radikal tetapi sangat-sangat diperlukan ialah pensasaran semula subsidi pukal. Sebelum ini kita dah mencecah sampai 90 bilion ringgit setahun. Yang kita bayar subsidi RON 95, subsidi elektrik, subsidi diesel, subsidi LPG dan sebagainya. Sehingga ke satu peringkat yang kalau harga minyak mentah kekal pada harga $80 setong seperti yang ada sekarang ini, belanja kita mungkin mencecah 100 bilion ringgit untuk bagi subsidi kepada semua. Masalahnya kalau 100 bilion ini kita gunakan dengan cara yang sama, kita bagi subsidi secara pukal, satu ia tidak berlaku adil kerana orang asing pun dapat juga. Kemudian orang yang kaya dapat juga. Sedangkan dari segi penggunaan minyaknya, RON 95, orang yang miskin di Macuk contohnya menggunakan sangat sedikit berbanding dengan orang yang kaya di Damansara Utama. Jadi sudah tentu untuk kita mensasarkan semula subsidi-subsidi pukal ini, sudah tentu itu akan menyebabkan beberapa perubahan. Termasuklah contohnya harga elektrik contohnya bila kita sasarkan semula. Tapi kita pastikan bahawa hanya mereka yang menggunakan elektrik yang lebih tinggi berbanding dengan 90% rakyat, mereka kena bayar harga sebenar. Dan penjimatan itu akhirnya kita boleh gunakan untuk membiayai pelbagai program lain yang akhirnya sampai kepada rakyat. Itu baru elektrik yang telah dilaksanakan setakat ini. Sudah tentu kita kena sasarkan semula subsidi minyak RON 95, subsidi diesel, dan sudah tentu bila perkara ini nak dibuat, akan ada pihak-pihak yang tidak bersetuju kerana mereka merasakan bahawa itu hak.
Tapi untuk kepentingan negara, terutamanya mengukuhkan kedudukan kewangan kita, kita perlu melakukan ini dan saya yakin selepas dilaksanakan dalam 4 tahun lagi apabila keadaan kewangan kita kukuh, rakyat akan terus menyokong keputusan yang dibuat itu. Terima kasih.